Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan imbas kembali berita-berita besar yang kita saksikan sepanjang minggu ini dan kita bagi sedikit preview berkenaan dengan apa yang boleh dijangkakan minggu hadapan. Tapi bukan sahaja minggu hadapan, berita-berita penting dan milestone yang kita jangka akan berlaku dalam minggu-minggu yang akan datang. Yang antara yang paling besar adalah perbincangan berkenaan dengan sidang parlimen. Cakap-cakap sekarang banyak berkenaan dengan sidang parlimen secara hybrid. Dijangka boleh diadakan sekitar akhir Ogos atau selewat-lewatnya minggu pertama bulan September ini. Perkara itu dimaklumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim dan juga Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun dalam satu kenyataan bersama sebelum ini. Tapi sebelum itu, satu sidang khas parlimen juga telah dicadangkan untuk awal bulan Ogos bagi memastikan semua ahli parlimen mengambil bahagian dalam perincian mengenai hal-hal resolusi yang diperlukan untuk diterima pakai berkaitan perancangan mengadakan sidang parlimen secara hybrid ini. Ia merangkumi beberapa pindaan ke atas peraturan mesyuarat, takrif persidangan maya, penyelarasan tanggungjawab ahli parlimen dan juga perkara-perkara teknikal. Jika cadangan ini diterima oleh kedua-dua dewan, sedikit masa lagi diperlukan katanya oleh parlimen untuk memperolehi bekalan, mengintegrasikan sistem persidangan hybrid dengan sistem sedia ada, ujian, trial run, pentauliahan dan juga latihan kepada petugas dan juga ahli-ahli parlimen. Ini adalah kali pertama kita melakukan perkara seumpama ini. Unprecedented times call for unprecedented measures. Tapi seruan untuk membuka semula parlimen semakin latang dan kita lihat dalam pernyataan oleh kedua-dua speaker Yang di-Pertua, mereka sedang cuba menjayakan konsep sidang parlimen hybrid ini. Tapi bagaimana kita bayangkan cabaran untuk menjayakan sidang parlimen hybrid ini dengan 220 orang ahli parlimen di Dewan Rakyat saja. Mungkin individu yang menyertai saya hari ini cukup faham kerana beliau pernah berada di kerusi itu. Saya disertai oleh bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Yusof. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Tan Sri, pertama sekali kita kena lihat berkenaan dengan apa yang on paper, perundangan, standing orders, protokol-protokol dan sebagainya. Adakah ia perlu diubah ataupun disesuaikan dan bagaimana untuk kita membolehkan sidang parlimen secara hybrid ini kita adakan? Ya, sudah tentu mesti dilakukan beberapa perubahan. Pokoknya perubahan secara mudah atau perubahan secara yang lebih mendalam. Oleh kerana parlimen sudah tidak bersidang agak kian lama, saya ingin syorkan dilakukan dengan secara yang mudah seperti yang telah dilakukan di banyak parlimen-parlimen sedunia. Misalnya di Australia, mereka meluluskan satu resolusi yang berbunyi bahawa segala apa peraturan-peraturan mesyuarat yang tidak cocok dengan persidangan maya hendak dianggap sebagai tidak terpakai. Secara kasarnya, itulah resolusi yang mereka buat. Very simple resolution, satu resolusi yang amat mudah. Ini resolusi sementara peraturan-peraturan yang lebih mendalam dikaji dan diubah bila perlu. Sama juga yang dilakukan dalam berbagai parlimen yang lain, Brazil, United Kingdom, Regional Parliament, Wales, Scotland, Maldives. Ramai betul, banyak parlimen yang telah melakukan perubahan-perubahan ini dengan secara yang bukan terlalu rumit. Walaupun dari segi peraturan kita, misalnya perlembagaan kita, apabila orang-orang nak mengundi, MP nak mengundi, mereka pada suatu pembacaan hendaklah berada secara fizikal dalam dewan. Tetapi itu hanyalah pengundian. Parlimen-parlimen dunia yang lain mengambil pendirian yang berbagai-bagai. Ada yang tidak mengadakan proceeding yang sepenuhnya, iaitu menghadkan proceeding, menghadkan masa proceeding untuk perkara-perkara yang penting saja. Perkara penting ini termasuklah pada lazimnya, kalau kita lihat pengalaman di parlimen-parlimen yang lain, dan lazimnya ini akan merangkumi soal jawab, soalan menteri, soalan Perdana Menteri dan sebagainya. Ini boleh dilakukan secara hybrid dengan paling mudah. Sebab kita dapat melihat bagaimana ianya dilakukan di berbagai parlimen-parlimen sedunia. Malah Malaysia di sini kita merupakan salah satu parlimen yang tidak memulakan proceeding hybrid. Dan apabila kita berbincang tentang hybrid ini, kita bukan saja melihat pada proceeding plenary iaitu di Dewan Besar, tetapi juga proceeding dalam jawatan kuasa.
Ini semua mesti dilakukan dengan secepat mungkin. Bagi jawatan kuasa pula tak perlu dilakukan apa-apa pindaan sebab sebuah jawatan kuasa itu adalah berhak mempunyai kuasa untuk menentukan apakah atau cara dalam jawatan kuasa itu. Jawatan kuasa saya ingat ni kalau perkara yang boleh dilakukan dengan cepat sekali. Jawatan kuasa pada lazimnya 7 orang saja. PAC ramai sikit tapi taklah ramai daripada 200 orang. Dan kalau kita lihat secara perbandingan di Brazil misalnya, jumlah ahli perundangan mereka ialah 500 orang. Itu hanya termasuk House of Representatives, lower house. Tambah dengan dia punya upper house, 81 orang lagi. Jadi kita melihat ramai orang di House of Commons pun sama juga, ramai. Tapi mereka dapat lakukan sistem hybrid ini dengan amat berjaya sekali. Dan tentulah di Malaysia, sebab sudah banyak contoh yang dapat kita lihat, kita dapat lakukan hybrid ini dengan secara yang lebih mudah daripada orang lain. Parlimen-parlimen lain, bolehlah kita katakan, had to start from scratch. Kita tidak. Banyak contoh-contoh yang boleh kita gunakan. Brazil telah menyediakan satu laporan yang mereka telah edarkan melalui IPU kepada sesiapa yang nak meneliti perkara ini, iaitu hybrid parlimen, infrastruktur apa yang perlu dan sebagainya semua dikaji dengan detail. Ya. Tan Sri, bagaimana Tan Sri melihat sesetengah permintaan ataupun malah kritikan bahawa kita tidak perlu mengadakan sidang parlimen secara hybrid, malah kita boleh kembali ke Dewan Rakyat seperti biasa kerana semua 220 ahli parlimen, kebanyakan dan saya rasa semua ahli Dewan Undangan Negeri juga dan senator Dewan Negara, mereka semua sudah divaksinasi. Jadi mengapa kita perlu mengadakan sidang parlimen secara hybrid? Kenapa kita tak kembali kepada biasa sahaja, Tan Sri? Pada suatu segi saya bersetuju sebab semua sudah divaksinasi. Tidak ada sebab mengapa parlimen secara biasa tidak dapat dilakukan dengan safeguard dengan keperluan SOP yang perlu dan mengikut nasihat pakar-pakar perubatan kita, seperti yang dilakukan sekarang. Jadi kalau boleh dibuat secara fizikal, boleh dibuat secara fizikal, tetapi walaupun begitu kita harus bersiap sedia. Pandemik COVID ini tidak akan hilang sebegitu saja. Minggu depan tidak semestinya menurun dengan secara drastik kepada 2,000 jangkitan tiap hari. Mungkin ada fifth wave, mungkin fourth wave ini, gelombang keempat ini akan berpanjangan sikit. Tetapi kita tidak boleh gunakan pandemik COVID ini sebagai alasan untuk tidak membawa parlimen bersidang. Sebab ini sekali lagi tidak secocok dengan perkembangan yang sedang berlaku dalam negara-negara lain yang menjadi ahli IPU, menjadi ahli Commonwealth Parliamentary Association. Semua mereka bersidang dengan sekatan-sekatan tertentu, itu pula pada keadaan setiap negeri. Tapi kita Malaysia agak lambat di sini. Sebenarnya hybrid parlimen, virtual parlimen kita sepatutnya kaji setahun lalu. Ya, tidak sekarang, baru sekarang kita nak kaji. Orang lain telah mengimplementasikan sistem hybrid parlimen, malah sistem 100% maya. Ada negeri yang mengamalkan sedemikian sejak bulan April dan Mei dahulu. Apabila WHO mengisytiharkan pandemik dalam bulan Mac, saya kira semua orang telah bersiap sedia untuk melakukan apa yang terbaik dalam keadaan mereka sendiri. Sri, tapi kita dah lambat. Tan Sri, okey, mungkin kita lambat tapi kita sudah pun semakin hampir dengan matlamat itu. Saya rasa mungkin bukan persoalannya adalah sama ada parlimen patut ataupun boleh dibuka ataupun tidak, kerana kita sudah pun membincangkan itu dan kita nampak kemahuan daripada pihak Speaker Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara mengeluarkan kenyataan mereka sedang berusaha untuk membuka parlimen dengan cara hybrid ini. Tapi persoalannya berkenaan dengan sama ada ia perlu dibuka pada awal bulan
ataupun sebelum 1 hari bulan Ogos. Faham. Tapi Boleh saya nak dibuat dalam cakap bulan Julai. saya nak cakap dengan sama dia hybrid ataupun normal, kerana saya mau tanya pendapat peribadi Tan Sri. Berdasarkan fakta yang kita ada sekarang dengan status penularan dan juga status vaksinasi ke semua MP dan juga semua safeguard seperti yang Tan Sri sebutkan sudah ada di parlimen, ada plexiglass dan sudah tentu kita pakai pelitup muka dan sebagainya. Jika Tan Sri diberi pilihan lah, pandangan peribadi, adakah Tan Sri mahu sidang Dewan Rakyat dalam keadaan sekarang ni berjalan seperti biasa ataupun Tan Sri lebih gemar dan lebih prefer kepada sidang hybrid? Beginilah, seorang speaker sama ada Dewan Negara atau Dewan Rakyat, ya, dan kerajaan juga, kedua-dua sekali, leader of the house iaitu Perdana Menteri dan leader of the opposition, ketua pembangkang, ya, dari pembangkang, kesemuanya mempunyai tempat dalam membuat suatu keputusan. Tapi akhir kata, kalau Dewan, keseluruhan Dewan iaitu ahli-ahli Dewan memutuskan sesuatu, kita mesti menghormati the decision of the House. Ini prinsip kita. Jadi kalau majoriti hendakkan dibuat secara fizikal dan memang terdapat alasan-alasan dari segi kesihatan dan yang membolehkannya, tertakluk pada safeguard lah, sekatan-sekatan tertentu, lebih mudah dilakukan secara fizikal. Namun begitu, oleh kerana pandemik ini akan terus berkekalan untuk sekian lama, kita tak tahu sampai bila, elok kita adakan kuasa-kuasa yang dibuat sekarang, ya, sebagai reserve powers, supaya kalau keadaan menurun dan menjadi lebih teruk, kita sudah sedia ada sistem maya yang boleh kita gunakan dalam masa yang paling terdekat sekali. Jadi saya tak lihat mengapa perkara ini menjadi sesuatu yang amat sukar untuk diselesaikan. Okey. Tan Sri, saya ingin bertanyakan sedikit pengalaman Tan Sri. Tan Sri pernah berada di situ, sudah tentu yang di-Pertua Dewan Rakyat dahulu. Kita lihat sejak banyak tahun yang lepas, apa sahaja pun kerajaan yang berkuasa, Dewan Rakyat ini satu tempat yang kadang-kadang suasananya boleh jadi tidak terkawal. Ada setengah ahli parlimen yang mungkin lebih lantang berbanding yang lain, bergaduh, berperang mulut dan sebagainya. Tapi itu yang kita mahukan, semangat debat itu. Dalam keadaan biasa pun kadang-kadang speaker susah untuk kawal, yang di-Pertua susah untuk kawal. Saya tak tahu kalau kita buat Zoom ataupun Skype dengan 20-30 orang dalam room pun kita agak kelang kabut sikit kadang-kadang. Jadi kalau 100 ke 200 ahli parlimen berada dalam tu, apa cabaran untuk yang di-Pertua kawal sidang? Cabarannya amat kurang berbanding dengan proceeding fizikal. Lihat, kalau saudara lihat apa yang berlaku di Brazil, 500 orang atau 400 orang pada suatu ketika boleh masuk Zoom, melibatkan diri, ya. Sistem maya ni ada kelebihan sedikit berbanding dengan sistem fizikal. Kalau kita guna Zoom, tak kira lah parlimen di luar menggunakan Zoom, menggunakan Microsoft, Teams, menggunakan Webex dan sebagainya, semua platform-platform biasa digunakan, tapi yang lebih ramai menggunakan Zoom setakat ini. Kalau kita gunakan sistem Zoom diubah suai untuk parlimen kita, sudah tentu sesiapa yang menjadi speaker, dan speaker dalam keadaan biasa akan mempunyai seorang penolong, mungkin moderator, ya, Zoom, proceeding Zoom ini. Speaker dan orang ini dapat menentukan rentak proceeding itu, ya, yang sekian lama sukar untuk speaker kawal dalam proceeding fizikal. Orang bangun, berteriak ke sana, berteriak ke sini, maki hamun dan mencaci dan sebagainya, dengan keadaan yang tidak terkawal. Tetapi kalau dibuat secara virtual, proceeding dapat dikawal. Sesiapa yang melanggar peraturan misalnya, senang saja, mute saja. Tak perlu disuruh duduk dan berkali-kali, kalau tak nak duduk terpaksa dikeluarkan, mute saja. Sebab semua orang tidak boleh bercakap kecuali di-unmute, dibenarkan oleh speaker dan moderator. Ini yang berlaku di United Kingdom, di Wales, di Scotland dan berbagai negara-negara yang lain. Jadi kita ini akan memberi kita peluang untuk reset, ya, untuk menjadikan proceeding kita, memulakan proceeding yang lebih beretika, lebih teratur.
Dan ini saya ingat akan memberi kesan yang positif kepada parlimen kita. Kalau kita buka, sekarang ni senang saja nak lihat contoh, buka saja YouTube, nak tengok apa yang berlaku di UK. Buka saja, kita akan lihat berapa teraturnya proceeding sekarang. Sebab seorang bercakap itu melalui Zoom, dia tidak boleh tekan untuk masuk begitu saja, ada kontrolnya. Walhal dalam proceeding fizikal, mengikut pengalaman saya lah, saya lihat pengalaman saya, orang lain saya tak mau cakap lah. Pada masa saya jadi speaker, kalaupun saya suruh mereka duduk dan di-mute-kan, butang itu ditekan, mereka boleh tekan semula supaya mereka dapat bercakap. Dan walaupun saya tekan, mereka boleh dengan suara yang lantang masih terus bercakap. Tak ada mic pun tak apa. Mereka boleh dapat didengar. Ini masalahnya. Tapi kalau kita guna sistem maya, segala keriuhan begini dapat kita elakkan. Jadi bagi saya, this is a golden opportunity to reset the proceedings. Supaya ahli-ahli parlimen kita dapat berbahas, menyoal dengan cara yang lebih bersopan. Dan ini bagus. Okey. Terima kasih Tan Sri Muhammad Arif Yusof, bekas yang di-Pertua Dewan Rakyat. Kita harap dengan norma baru ini mungkin akan kembali sedikit susila di dalam Dewan Rakyat. Kita tidak perlu sampai ke tahap itu, mute mic ahli parlimen ataupun senator, ahli Dewan Negara. Terima kasih Tan Sri Muhammad Arif Yusof kerana menyertai kami pada petang ini. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Saya Luqman Haris. Apa yang kita bincangkan minggu depan dan juga dalam minggu-minggu akan datang. Selain daripada sidang parlimen secara hybrid, satu norma baru yang agak signifikan yang kita akan lalui dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Satu lagi norma baru yang malangnya sedikit lebih negatif konotasinya adalah impak ekonomi COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP sejak Mac tahun lepas sehinggalah sekarang. Seperti yang kita tahu, impak ekonominya semakin lama semakin merencam kepada setengah golongan, khasnya B40 dan sekarang juga M40. Mungkin ada antara anda yang dengar berita baru-baru ini bahawa lebih 600,000 isi rumah M40 sudah pun tergelincir masuk ke dalam golongan B40 kerana mereka mengalami penyusutan pendapatan yang begitu drastik sejak beberapa bulan yang lepas. Dan susulan itu, seruan untuk mengumumkan pelbagai pelan dan bantuan baru untuk golongan ini juga M40 yang mereka rasa sedikit tercicir dalam pelan-pelan sebelum ini semakin lantang. Sebelum ini kita menyaksikan pelan pemerkah surplus dan pelan pemulihan negara yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan baru-baru ini antara lain Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan seperti yang dipetik oleh akhbar The Star, Khairy Jamaluddin, mengatakan Perdana Menteri akan mengumumkan satu pakej bantuan COVID-19 secara besar-besaran. Juga begitu juga kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed dalam membual bersama saya dalam dialog 3 penjuru beberapa hari yang lepas. Jadi apa yang patut ada dalam pelan bantuan kali ini untuk memastikan tidak ada sesiapa yang tercicir? Sekurang-kurangnya tidak ada sesiapa yang memerlukan tercicir sebagaimana yang dikatakan berlaku sebelum ini. Saya mahu bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Sahari, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Buruh Masa Depan Perkeso. Prof, dalam episod dialog yang sama itu, Prof juga ada, kita juga ada bincang sedikit sebanyak berkenaan dengan hal ini. Yang paling utama sekali, yang paling mendapat perhatian sejak baru-baru ini, Prof adalah 600,000 isi rumah dikatakan M40 dikatakan jatuh ke B40. Saya pun tak pasti sama ada mereka masih lagi boleh digelar M40 ataupun B40, kerana jika ini berlaku mungkin B itu sudah lebih besar, B50 atau B60, dan M itu lebih kecil, M20 atau M30, kerana lagi ramai golongan pertengahan sudah masuk ke bawah. Ada juga yang menganggarkan kira-kira 200,000 pekerja diberhentikan sementara atau dikurangkan gaji mereka sepanjang tahun lepas, dan katanya 64% daripada mereka mengalami pengurangan gaji. Jadi Prof, kita melihat kepada pelan-pelan sebelum ini dan melihat kepada seruan semasa pakej bantuan COVID-19 secara besar-besaran akan diumumkan tak tahu bila. Apa yang patut ada dalam pelan ini, dalam pakej ini, yang untuk memastikan tidak ada lagi golongan yang tercicir, tidak ada lagi golongan M40 yang juga jatuh ke B40 ataupun B40 jadi lebih teruk keadaan mereka, Prof? Ya, Luqman, kita berada pada sesi dialog 3 penjuru berkenaan dan kita kupas secara umum dan juga sedikitnya secara spesifiknya berkaitan dengan isu ini. Apa yang penting bergerak ke hadapan, bantuan ataupun program sokongan yang diperlukan disebabkan oleh PKP yang
menjangka akan dilanjutkan lagi ya. Perkara utama ataupun sasaran utama setiap apa saja bantuan ataupun instrumen yang nak diberikan kerajaan, asasnya mestilah inklusif. Maksudnya keterangkuman itu perlu ada. Kerana kita lihat ya pengalaman tahun lepas dan juga apa yang berlaku pada ketika ini, package seperti moratorium, seperti bantuan kepada pekerjaan dalam bentuk subsidi upah itu tidak inklusif. Maksudnya tidak semua terkena mendapat manfaat tersebut. Dan kita juga ada kupas lanjut juga pada ketika dialog berkenaan ya. Jadi apa yang penting bagi pandangan saya adalah apa saja, tidak kira sama ada M40 ke B40 ke, kita perlu kali ini bukan saja pakej-pakej yang lebih inklusif, yang maksudnya keterangkuman itu semua pihak mendapat manfaat, tetapi fokus juga perlu terarah kepada mereka yang kehilangan pendapatan yang besar ya. Tidak kiralah mereka ini di bawah kategori M40 ke atau B40 ke, fokus perlulah ke arah tersebut. Dan saya kira kerajaan juga perlu ya Lokman untuk melihat kepada dinamika perubahan dalam pasaran buruh dan pasaran ekonomi itu sendiri ya. Maksud saya adalah turun naik ataupun pergerakan M40, P40 itu dia agak dinamik. Mungkin kalau seminggu ke hadapan orang tu keadaannya dia dah dapat kerja, dia dah pulih, mungkin dia dah dapat naik semula ke M40. Begitu juga sebahagiannya mungkin akan lebih banyak turun ke daripada M40 kepada B40. Jadi satu keadaan yang mana, satu pendekatan yang mana pada pandangan saya yang golongan sasar itu perlu dikenal pasti. Saya tertarik apabila saya baca hari ini laporan dalam Awani. Penghulu Adrun Lok Lanas Terengganu meminta penghulu buat semaksan ada tak bekalan makanan ataupun terputuskah bekalan makanan kepada penduduk. Ini satu pendekatan yang baik Lokman, dan saya kira kita pun telah bincang isu ni, saya bangkitkan juga pada sisi dialog berkenaan bagaimana kita empower society, ketua-ketua kampung ke ataupun ketua-ketua masyarakat untuk memastikan atau memberi maklumat kepada kerajaan siapa yang terkesan dan bagaimana keadaan mereka. Ini memudahkan kepada kerajaan untuk menyampaikan kepada bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi kita berbalik pada asas tadi, keterangkuman ataupun inclusivity itu penting dalam apa-apa saja dasar-dasar ataupun apa saja pelan-pelan yang kerajaan nak umumkan. Tapi seperti yang saya beritahu juga, kita perlu hati-hati juga kalau dalam konteks moratorium, kerana bagi mereka yang menyewa rumah, kita kena pastikan penyewa juga apabila mereka pemilik rumah, apabila mereka mendapat moratorium, mereka turunkan manfaat tersebut kepada penyewa. Kita tidak mahu situasinya dia hanya sampai separuh jalan. Norman. Okey, Prof. Kita ada juga berbincang berkenaan dengan peranan sektor swasta dalam memberi lebih banyak bantuan kepada rakyat, membantu kerajaan untuk bantu rakyat. Kita ada bincang berkenaan dengan bank. Isu paling hangat adalah moratorium. Bank sepatutnya boleh melakukan lebih untuk memberikan moratorium yang lebih meluas kepada lebih ramai orang kerana mereka mampu. Kita ada juga bincangkan berkenaan dengan pemilik bangunan besar seperti pusat membeli belah yang mempunyai simpanan tunai yang lebih besar daripada tenants mereka. Kedai-kedai yang menyewa premis mereka yang tidak boleh buka sekarang, dan apabila tak boleh buka, mereka memang tidak boleh terus hidup. Tak boleh bayar gaji pekerja dan sebagainya. Adakah Prof menjangkakan kita akan saksikan ini dengan lebih banyak dalam pelan kali ini, iaitu lebih banyak inisiatif oleh sektor swasta setelah mendapat mungkin lebih tekanan daripada kerajaan? Saya tidak optimis perkara itu dapat akan berlaku secara dalam kuantiti yang agak besar lah. Kalau mungkin pun berlaku, saya kira akan diambil terajui oleh GLC itu yang akan berlaku. Tetapi kalau melihat pada sektor swasta, saya kira macam agak itu untuk berlaku. Lokman, saya tak nampak kalau ia satu berlaku, ia satu keadaan yang kita alu-alukan dan keadaan yang sangat baik sekali lah. Tapi saya kira mungkin tidak kot. Kadang itu yang saya nampak bergerak ke hadapan ini antara pakej-pakej yang kerajaan laksanakan masih lagi pada pandangan saya terarah kepada suntikan ataupun bantuan daripada pihak kerajaan sendiri dan juga melalui
mungkin peranan GMC. Dan secara ringkasnya Prof, suntikan daripada kerajaan itu, kita juga sedia maklum bahawa kerajaan ada kekangan kewangan, khasnya selepas lebih setahun mereka mengumumkan pelbagai plan dan mengeluarkan duit untuk pelbagai plan dan juga meningkatkan hutang untuk membiayai plan-plan ini yang mereka perlu beri kepada rakyat. Apa kapasiti keuangan kerajaan yang tinggal lagi sekarang untuk kita terus memberi lebih banyak bantuan-bantuan ini, dan apa paras, adakah sihat untuk sebagai contoh kerajaan meningkatkan lagi hutang seperti mana yang dah dilakukan baru-baru ini untuk terus beri bantuan kepada rakyat? Kerajaan kalau kita lihat ada sedikit lagi ruang boleh untuk mereka lakukan melalui suntikan langsung daripada kerajaan. Tetapi kita tidak boleh mengharapkan situasi itu, Luqman, kerana ia akan mempengaruhi kedudukan fiskal negara dan juga kedudukan keuangan negara di masa hadapan. Bagi saya, ada dua faktor penting yang kita perlu pertimbangkan. Tidak kira apa saja bantuan ataupun suntikan langsung daripada kerajaan, effectiveness dia ataupun keberkesanan dia, sama ada berapa cepat sampai kat sana dan berapa efektif, berapa berkesan dia sampai ke titik sasar, bergantung sejauh mana ekonomi dibuka, Luqman. Kerana kalau ekonomi sektor-sektor perniagaan tidak dibuka, kita akan menjangkakan bantuan juga akan perlahan. Yang kedua, tidak ada cara kaedah lain yang lebih mampan, kaedah yang lebih baik selain daripada membuka ekonomi. Bagi saya, kerajaan perlu ada fine tuning ataupun pertimbangan untuk membuka ekonomi sekurang-kurangnya, Luqman, untuk kita pastikan apakah ekonomi ataupun sektor-sektor ataupun aktiviti perniagaan yang mesra B40, yang mesra M40, yang mana kita boleh mempromosikan ataupun menggalakkan pembukaan sektor itu supaya sekurang-kurangnya mereka yang terkesan tadi mendapat manfaat langsung daripada pembukaan ekonomi tersebut. Okey, terima kasih Profesor Madya Ratu Yusof Sari, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Buruh Masa Hadapan Perkeso. Terima kasih kepada anda yang menonton Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.